kasihan. Okay. So untuk eksperimen hari ni, kita akan tengok sama-sama eksperimen 4 sebab you all semua dah pandai lukis. Eksperimen 4 ni tak susah pun, sikit je nak kena lukis. Dan tajuknya ialah cell division. Okay, dan kalau you tengok kat sini, dia punya learning outcome yang kita nak kena cover ada satu sahaja. Jangan kata, madam saya tak jumpa mana learning outcome. At the end of this lesson, students should be able to, ini dia punya learning outcome, to identify different stage of mitosis. So when we are talking about mitosis, dekat sekolah dulu dah pernah belajar tak mitosis? Mitosis belajar, meiosis pun belajar ke? Macam mana kat sekolah dulu? Okay, so dia kata kita nak tahu stage of mitosis. So ada berapa stage of mitosis? Kita ada berapa stage mitosis? 4. Kalau mitosis itself ada 4 sahaja yang kita panggil dengan keywordnya adalah, korang pakai keyword apa? Macam kalau dari dulu keywordnya ialah Pak Mat. Apa tu Pak Mat? Perdana Menteri. Banyak kan? Okay, supaya bila benda-benda yang ada keyword ni, usually it is because of kita kata proses tu you tak boleh buat dia tak ikut sequence. Dia bukan macam describe yang macam kita belajar structure and function. You boleh cerita, nak cerita nukleus dulu ke, mitokondria dulu ke. Kalau proses dia ada sequence, dan usually orang ajar supaya nak bagi ikut sequence. Pak Mat ni lah, di mana yang pertama adalah prophase, yang kedua adalah metaphase, yang ketiga anaphase, dan yang keempat telophase. Okay, this is the usual. Okay, things yang akan berlaku kalau berlaku cell division. Tapi sebelum boleh berlaku fasa-fasa mitosis ini, okay, biasanya ada fasa persediaan yang kita panggil sebagai interphase. Okay, saya rasa dekat sekolah dulu interface ni you all tak belajar detail proses yang ada dalam bab ini. Okay, tapi dalam silibus kita waktu tutorial nanti, kalau madam boleh tunjukkan, okay, you akan belajar detail sikit dalam nota you. Nampak tak? Untuk fasa interface dia ada G1, S dan G2 ni, kita memang akan belajar detail. Okay, so nanti akan adalah penerangan-penerangan detail dia untuk 4 fasa ni. Barulah kita akan belajar fasa-fasa prophase, metaphase, anaphase dan telophase ini. Okay, so maknanya dari apa yang you dah belajar dulu di sekolah, so dia ada maknanya tambahan lah di sini. Dan dalam eksperimen hari ni pun, masa you buat you punya lab report nanti, madam sebelum kita belajar dalam tutorial, sambil buat lab report, you all dah kena tengok dulu untuk 4 fasa ni. Pada bahagian discussion sekejap lagi, you all akan kena include 2 benda. Okay, apa yang penting pada setiap fasa? Ada 2 perkara. Okay, yang pertama adalah dia punya event. Apa yang berlaku? Event apa yang berlaku pada setiap fasa? Dan dia berbeza dengan sekiranya dikatakan tentang behavior. Sekejap, ada kecilkan sikit. Okay, kalau kita katakan behavior of chromosome. Okay, so dalam soalan exam pun, ini antara 2 benda dalam bab ini yang dia suka untuk minta you bezakan. Pada setiap fasa ni, apa eventnya? Contohnya yang kita kata, nucleus envelope disintegrate. Ataupun kita kata, spindle fiber form. Itu event. Dia tak berkait dengan struktur kromosom ini. Tapi pada setiap fasa, apa yang berlaku pada kromosom ini adalah benda yang penting juga. Contohnya apa yang berlaku? Katalah pada metaphase ni, kalau kita nampak dia beratur je kat tengah-tengah ni. So apa yang berlaku? Kita akan perihalkan yang kromosom ini tengah align at metaphase plate. Itu behavior of chromosome. So itu nanti kita akan tengok detail lah masa kita belajar tutorial, insyaAllah. Okay, madam akan teruskan. Okay, sebagai introduction,
Okay, so kat sini dia bagi tahu introduction. In most tissue, okay, ini semua ada dalam you punya manual sebenarnya. New cell are formed as a result of mitosis. Okay, dan dekat plant, sekarang ni kita cakap tentang plant. Ingat tak kita belajar masa belajar plant tissue hari tu, bukan semua part of tumbuhan boleh mengalami mitosis. Hanya ada 2 tempat penting sahaja yang boleh mengalami mitosis. So kalau dekat plant cell, apa 2 tempat? Plant cell atau plant tissue, apa 2 tempat yang biasanya location berlakunya mitosis yang hari tu kita kata apa? Siapa boleh jawab? Location. Dekat mana? Dekat plant cell berlaku mitosis. Betul. Pucuk dengan akar, in English we call it as shoot apex untuk pucuk. Okay. Ataupun akar tu kita panggil root tips. Boleh tulislah di mana-mana. Okay. So inilah 2 kawasan sahaja di plant. Ada lagi yang madam kata lateral dan sebagainya. Tapi ini yang paling common. Okay. Shoot apex dan root tips. Okay. If the chromosome of such cell are selectively stained with a dye. Maknanya dalam eksperimen ni, kalaulah kita letak pewarna, okay, kepada kromosom, maknanya kita titiskan dekat sel yang kita nak tengok under mikroskop tu, stain with a dye. Okay, contohnya pewarna tu kita panggil sebagai acetoosin. Okay, kita boleh observe keadaan kromosom ini. Contohnya, kalau ni kan, you tengok so macam mana boleh nampak sel-sel dekat akar ni? Kita potong kecil, kita penyekkan dekat atas slide. Okay, dan kita warnakan, letak cover slip. So, bila kita observe under microscope, okay, pada magnification 10 times pun kita dah nampak banyak sel. Okay, kalau you buat dengan cantik sebenarnya, sel tu tak bertindih, you akan nampak macam ni lah. Nampak tak? Behavior of dia punya nukleus ni sekarang dah berbeza-beza. It is very nice to see under microscope. In which, kalau macam ni you nampak, dia dah pergi ke opposite pole. So kita tahu ini anaphase. Okay, ini pun anaphase. Tapi kalau dah terpecah, dalam satu sel dah terpecah, dah nukleus dah jadi 2. Fasa apa ni? Agak-agak. Apa phase? Telophase. Betul. Okay, kat sini ada tak nampak metaphase? Tak ada ni. Okay, kalaulah you tengok, nukleus biasa, dia tak akan nampak macam ni. Kalau dia tengah kembang macam ni, mungkin dia tengah mengalami prophase, yang kita kata kromosom condense dan sebagainya. So it is very nice. Jangan risau, masa SDS nanti you memang akan buat eksperimen ni. Sebenarnya kalau kita kat college kita buat juga. Walaupun SDS buat, sebab tak nampak kan pakai slide, so kami biasanya akan bagi you buat. Tapi jangan risau, you ada SDS. So after this, you boleh try buat masa dekat SDS nantilah. Okay. Gambar saya lari pula. Alright. So, tapi tanpa pewarna yang kita panggil acetoosin ni, dia macam cuka warna purple tau, acetoosin ni. Tapi kalau dalam makmal yang maju-maju lagi, dia mungkin pakai pewarna jenis lain. Tapi macam kita memang pakai acetoosin, dia warna macam slightly purple. Okay. Dan kita boleh observe the stage of mitosis. Even though sebenarnya banyak stage yang kita nampak ni interface, tapi dia tidak dikira sebagai stage of mitosis. Careful. So, bila you tengok dalam rujukan, hati-hati, jangan pergi cerita. Bila dia kata cerita tentang stage of mitosis, kita rujuk kepada PubMed je. Okay, walaupun interface tu paling banyak, tapi itu bukan stage in mitosis. Dia adalah stage lain, fasa persiapan sebelum mitosis. Okay? An example of tissue that undergo mitosis is meristematic tissue. So, maknanya yang madam highlight ni tadi, inilah contoh meristematic tissue yang berada di shoot apex dan root tips. Ingat tak, plant tissue dia ada 2 jenis. Meristem, tissue yang actively divide, dan juga permanent tissue yang dah tak divide dah. Tapi yang dia specialized to form specific structure and specific function, yang you all label dalam eksperimen lepas, di mana adanya ground tissue dan juga apa satu lagi. Ground tissue lawan dia apa? Ingat ke tidak? Vascular tissue. Ground tissue ada berapa jenis pula? 3, iaitu parenchyma,
Colin Kaima. Very good. Okay, how about vascular tissue? Very good. Wah, bagus anak-anak madam. Okay, so diorang tu tak mengalami proses ini. Sebab mitosis is to increase the number of cell dan dia hanya boleh berlaku pada meristematic tissue. So dekat plant paling general, inilah dua location dia. Paling glamour, shoot apex, root tips. Okay, itu yang dia kata, the tissue is located in the cell division zone. Apical meristem. Kalau dalam gambar, dalam yang kita buat eksperimen, usually kita akan pakai hujung pucuk. Macam ni lah, kalau you tengok akar, kita ambil akar ni, kita tak nak ambil the entire akar tau. Yang bahagian atas yang dah warna kelabu ni, ini dah dikira ground tissue. This part, okay, this part dah dikira ground tissue. So yang mana yang meristemnya? Ni je, part sini ni, sikit je. Kalau you ambil akar tu, you boleh ukur hanya 0.5 mm. Mm tahu mm? Milimeter tu, 1 cm tu, separuh daripada tu. Sikit je dekat hujung akar. So kalau dalam makmal, you akan petik akar tu daripada bawang yang kita dah macam tumbuhkan dalam growing solution. So you petik satu, you ukur daripada hujung root tips ni. Bahagian hujung ni kita tak nak tau. Sebab ini kita panggil root cap. Root cap ni adalah structure yang melindungi akar. Yang tu kita potong. Lepas tu kita ambil atas tu. Dan apa you buat? You akan lenyek dia. Dekat atas slide, cara teknik nak lenyek tu pun kena betul. Ada yang kena belah pakai needle, lenyekkan supaya sel tu dia terbuka. Barulah kita boleh nampak dalam ni macam ni. Kalaulah ada epidermis luar tu, macam mana nak nampak? So teknikal lah. So yang tu nanti kena hati-hatilah masa belajar tu. Nanti possible itu boleh jadi ujian amali. Kalau ujian amali kena buat betul-betul lah. Okay, itu masa SDS nanti. Alright, so ini sedikit konsepnya. Tapi jangan risau, dalam nota you pun sebenarnya memang ada dah. Okay, sekejap lagi waktu cerita pasal discussion, madam akan tunjukkan balik. Alright, so kalau you tengok, sekarang ni ada beberapa benda. Saya saja je ambil gambar dari internet sebab saya tak nak you tak pandai cari sumber. Okay, macam contoh sekarang ni kalau you tengok, ini dari internet, directly madam ambil. Okay, dia ada prophase, ada pro-metaphase. Okay, pro-metaphase ni tak ada dalam syllabus kita. Okay, tak perlu. So, prophase, you just follow apa yang kita belajar saja, guideline di mana kromosom tu akan become shorten and thicken. Itu bila kromosom, itu behavior of kromosom. Macam ni kan dia kata spindle fiber emerge from the centrosome. Ini event. Sebab dia adalah berlaku pada fasa prophase tapi bukan berkait dengan kromosom. So itu event. Itu event Okay, kalau kromosom condense and become visible, become shorten and thicken, ini adalah behavior of kromosom. So even dalam kita punya nota nanti pun, you boleh bezakan. Kan ada banyak ni kan bila nak kena cerita, kalau dia kata cerita secara general, tak apa, tulislah semua. Okay, tapi some books, some question, they ask you to give the behavior of chromosome. So contoh, ini apa yang berlaku pada prophase. Dia kata kromatin yang dari bentuk benang tu condense ataupun become shorten and thicken. Ini behavior. Chromosome become visible. Behavior berkait tentang kromosom. Tapi bila dia cerita dalam nukleus ada nucleolus disappear. Itu bukan kromosom, itu struktur lain. Nuclear envelope disintegrate. Nuclear envelope yang ada putus-putus tu hilang sementara semasa nak tu. So, ini antara yang kita kategorikan sebagai event. Centriole migrate to opposite pole. Ini pun event. So dalam setiap ini kita kena boleh bezakan yang mana behavior, yang mana event. Okay, kalau ni kromosom align at metaphase plate. Ini behavior. Sister chromatid attached to spindle fiber at centromere. Kan? Ada berkait dengan centromere. Yang ni dia just cerita lekatan, bukan apa aktiviti kromosom, ini event.
So sebab apa madam terangkan juga, nanti masa kita belajar detail, you dah alert tentang benda ni dan dia berkait tentang soalan kita punya discussion nanti. Okay, so ini baru pengenalan lah. So you kena tahu yang kita ada 4 sahaja fasa. Okay, prophase, metaphase, anaphase dan telophase. Okay, saya tahu you belajar juga di mana selepas berakhirnya telophase, yang kita baru divide adalah nukleus. Okay, kalau mitosis ni anak-anak, okay, kita kata dia melibatkan division of nucleus. So, kita nak sel tu jadi 2. So, biasanya mitosis is followed by cytokinesis. So, what is cytokinesis? Ini pengetahuan je lah. Tak ada pun dalam lab kita hari ni. Macam mana sel ni boleh nak divide jadi 2? Okay, after dia dah ada 2 new nucleus yang exactly the same, maklumat genetik dia dah equal, so dia akan followed by cytokinesis, di mana cytokinesis ini akan melibatkan division of, siapa tahu? Division of apa? Apa pula yang terpecah? By formation of cleavage furrow. Cytokinesis adalah division of apa ni? Yang warna biru cair. Yes, division of cytoplasm. Sebab tu ada perkataan cyto kat depan. Okay, cytoplasm. Very good. Alright. Tu sedikitlah asasnya apa itu yang kita panggil sebagai apa namanya? Fasa-fasa dalam mitosis. Okay, next. So, apa step of experiment untuk hari ni? Okay, dia kata apparatusnya hanyalah compound microscope. Kalau kita ada dekat dalam makmal, dia suruh ambil mikroskop dan prepared slide of various stage of mitosis. Okay, usually untuk SES dia dah bagi siap-siap slide. So, sama je lah. You all tak dapat masuk lab, tak dapat bawa slide. Madam tunjuk tu. Dapat tengok yang real. Okay, macam mana rupa kromosom ini under mikroskop. Okay, so it is very sinful, berdosa kalaulah, okay, dulu kita lukis kromosom, kalau nak present, nak kena lukis behavior ataupun nak lukis kata metaphase ni jadi macam mana. Perasan tak kita biasa lukis dalam bentuk rama-rama? Macam ni kan? Tak? Ke korang tak lukis yang macam ni? Kalau anaphase tu kita lukis yang macam ni. Betul kan? Okay, ni nak bagi tahu. Okay, dalam lab hari ni, bila you kena lukis setiap fasa sel yang begitu, yang ini, donga betul-betul. Haram. Ini adalah drawing untuk exam, bukan microscopic drawing untuk eksperimen. So, untuk eksperimen, kita memang kena lukis berbenang-berbenang macam ni yang tak nampak sangat rupa. Kalau this one kan, kalau kata ada 6, kita akan lukis cantik ada 6 ikut turutan kan. So tak, kita memang kena lukis macam ni. Tapi you kena ingat, dalam drawings juga, apa benda yang kita forbidden, tak boleh buat. Okay? Madam dah bagi tahu hari tu, no sketching. No sketching. Yang macam you macam sketch. Dia mesti, line tu mesti very continuous. Dia bukan melakar. Cannot. Okay, dan satu lagi kalau you tengok warna ni gelap ni. So walau bagaimanapun kejap lagi bila you nak lukis, no apa no pula? No shading. Ya Allah, memang nak madam. Bagus. Okay, betul. Ini antara rulesnya. Sebab pernah keluar masa practical test. Saya tak tahu tau soalan apa nak keluar. Sebab saya bukan panel yang buat soalan practical test you all nanti. So, ini adalah salah satu yang boleh keluar sebagai practical test. Di mana dia bagi you gambar mikroskopik macam ni. Macam mana you nak lukis sebagai dalam report you untuk observation. Kalaulah dia sketching, dia shading atau dia lukis macam yang ini, automatically gambar untuk diagram dia akan salah. Tapi tak apalah, kita nak belajar lah ni macam mana cara nak lukis dia. Okay, so apa yang berlaku, sepatutnya you all akan ada 4 slide setiap orang untuk you tengok, di mana kita nak tengok 4 fasa tu. So dalam gambar ni, agak-agak yang mana fasa yang kita nak kena kenal. Okay, so yang ni adalah interface tau sebenarnya. Medi label je lah kat sini. So interface ni perlu tak?
Walaupun nanti dalam gambar you akan jumpa banyak interface, so interface ni tak perlu untuk lab report kita. So this one, okay, dari interface ni sebenarnya kromosom dia kat dalam ni masih lagi nipis macam berbenang halus. Dan pada waktu ni, dia ni dipanggil sebagai kromatin. Berbenang halus. Tapi kenapa bila dia bergerak ke fasa yang kita panggil sebagai prophase, ingat tak tadi kita kata nucleus envelope dia dah tak ada. Nucleolus pun dah tak ada. So main karakter pada waktu ini adalah kromosom kromatin itself yang telah become shorten and thicken. Tahu tak macam mana dia shorten and thicken? Daripada satu berbenang macam ni, kita panggil kromatin kan? Okay, shorten and thicken tu maksudnya dia coil. Dia bergulung-gulung-gulung-gulung. Ni dia punya centromere, gulung-gulung-gulung-gulung-gulung-gulung. Gulung-gulung-gulung-gulung-gulung-gulung. Inilah coil and become shorten and thicken. Daripada dia sebenarnya panjang, jadi macam ni. So itu yang kita lukis rupa dia macam ni. Itulah yang berlaku, sebab tu dia nampak. Tapi madam ni kenapa macam panjang-panjang bersambung antara satu sama lain? Dia bukan ada satu. Kita ada berapa dalam setiap sel, ada berapa? Ada 46 yang different size, okay, different shape. So ini dalam setiap sel memang ada 46 kalau human. Kalau organism lain, lainlah dia punya apa, orang kata kuantiti dia. Macam gajah ke, tikus ke, plant ke, lain lah. Tapi basically prosesnya sama. Okay, and then ini sel ni biasa kita buat menegak. So kalau macam ni, dia punya tempat yang dia beratur tu kita panggil metaphase plate kan. Ini metaphase plate dia macam ni. Usually menegak kan, ni melintang. So actually apa behavior of chromosome masa ni? Dia tengah align pada metaphase plate. Okay, so ini adalah fasa metaphase. Jangan metafasa tau. Kita sekarang pakai phase. Okay, bila dia dah pergi terpisah, tengah-tengah dah tak ada ni, inilah anaphase. Okay, untuk telophase, dua-dua ni kita boleh kira telophase, both. Okay, both ni adalah telophase. Apabila kita tengok dia dah completely sampai. Bukan, salah. Yang ni nampak dia dah terpisah. So maknanya yang hujung sekali ni adalah cytokinesis. Nampak tak? Yang ni dia dah separate. Cytoplasm dia pun dah separate. So this one yang telophase sebab dia dah sampai pada opposite pole, and this one is cytokinesis. Okay, so nota ni nanti Madam akan bagi. So apa yang berlaku? Cytoplasm kat tengah-tengah ni dia akan menjerut. Tahu tak menjerut tu apa? Dia form cleavage furu. Macam contoh belon. Cuba you belon tu you pusing-pusing kan. Macam tu lah dia akan menggenting kat tengah, separate jadi dua. Kan ada clown yang suka pusing-pusing belon kan. So macam bila satu belon tu tiba-tiba jadi dua part. Macam tu lah sel kita menggenting dan separate jadi dua sel yang Madam kata sebagai division of cytoplasm tadi. So actually yang mana je yang kita kena lukis? Okay, so you all kena pastikan ada 4 diagram dalam observation kali ni. Okay, this one is number 1, number 2, okay, number 3 and number 4. So tak perlu lukis interface dan cytokinesis. Tak perlu. Okay, alright. So ini panduan. Nanti jangan risau muka saya tak ada kat sini nanti. Ni sebab saya tutup kamera kat situ. Kan you all katakan tak nampak muka Madam. Tak ada contact dengan you all. Okay, so saya letaklah muka saya dekat slide ni. Okay, so ini panduan. So macam mana cara nak lukis? Jangan lukis macam ni. Ni boleh lah, ini guide-nya lah. Okay, ini rupa yang lebih jelas. Cuma kita tak buatlah yang ni. Early prophase ataupun late prophase. Salah satu saja. Metaphase, anaphase dan telophase. Okay, so jom kita belajar lukis sama-sama. Madam ajar lukis. Okay, so daripada gambar tadi, okay, kalaulah dia adalah sel prophase, kita nak you lukis salah satu sahaja. Okay, caranya macam mana? Kononnya pakai pensel lah ni. Ingat lukis pakai pensel Okay, you lukis satu sel sebab sel kita ni adalah plant cell.
So you kena pastikan bila plant cell dia kena ada apa? Cell wall tau. Ingat kita ni ambil onion root. So kena ada cell wall. Ini salah satu daripada label penting lah. Dan dalam cell wall ni ada apa? Tak tahu dah. Apa ni? Dalam ni? Plasma membrane. Okey, membrane cell kita tukar jadi plasma membrane, okey. Sebab kita memang belajar sebagai plasma membrane. Sudah ada 2 label dah. Okey. Now kita akan fokus. Kalau ada 4 gambar, 4.1 prophase, 4.2 metaphase, 4.3 anaphase and 4.4 telophase. So you akan guna 2 keping kertas A4. Okay. So let's say gambar tadi telophase adalah this one. Telophase pula, prophase. Macam ni atau macam ni. Yang ni kan, antara dua ni. Macam nak lukis madam? Okay, contohnya kita akan lukis. Tak boleh lorek kan? So kita akan buat macam ni. Buat satu garisan. Tapi garisan itu you kumpulkan kat tengah dan nampakkan dia macam bulat. Bulat tu ialah bentuk keseluruhan. Dah. So yang ni kita boleh label dia. Alamak, tak ingat. Sekejap nah. Mana nak tengok ni? Sekejap. Salah. Saya nak tengok label yang perlu. Saya rasa cytoplasm, kromosom saja. Okey, tak apa. Tak perlu buka. Okey. So, sekarang ni antara 2 label lagi. Ini dah nampak bulat. You pakai garisan. Okey, so yang dalam ini adalah cytoplasm. Okey. Offside. Dan this one kita label general saja. Nama dia lain-lain tau. Kita label general sebagai kromosom. Janganlah buat macam madam ni tertindih atas gambar pula. Okey. So itu kalau prophase. Okey, kalau metaphase macam mana? Okey, metaphase, so you akan lukis plant cell. Yang ni kan kita dah nampak yang memang dia beratur di tengah-tengah kan. So jangan lukis apa yang you tak nampak. Contohnya kalau kita lukis gambar rajah untuk exam, kita akan lukis metaphase plate, kita akan lukis spindle fiber. Okay, dalam gambar rajah mikroskopik, kita tak nampak tau spindle fiber ni semua. Tak percaya kita tengok. Ada nampak spindle fiber ke yang tarik dia pergi opposite pole? Ada nampak equator of cell atau metaphase plate? Tak ada. Jadi kita tak boleh tipu. Kita kena lukis exactly what we have seen under the microscope. So kalau yang ni, yang kita nampak dia sepatutnya berada di tengah. Instead of you lukis yang macam ni, kan sepatutnya kan kita lukis macam ni kan selalu kan, beratur kat tengah. Ni tak boleh tahu. Salah. Kita tak nampak dia macam ni. So you kena lukis dia. Kejap, saya nak haluskan sikit. Okay, so you lukis dia macam ni. Yang buruk-buruk sikit. Bertindih-tindih macam ni. Dah lah. Okay, macam ni je. Ataupun kalau yang tadi dia terbalik kan. Melintang macam ni kan. Ya. Kot madam tipu lah yang mana kita lukis macam ni. Ya. Dia tak bagi saya. Okay, so yang ni boleh juga lukis secara melintang. So, nampak tak?
Walaupun shape ni kan, kalau yang ni kenapa salah, sebab you akan lukis lawa-lawa, siap ada centromere lah apa semua. Yang ni tak ada, kita tak nampak pun sebenarnya. Okay, so dia bertindih-tindih sahaja macam tu. So you labelkan lah. So sama juga, this is dia punya kromosom. Dan 4 yang lain lah sama, macam 3 yang lain. Dan magnification dia 100, maknanya kita menggunakan lens 10x. Okay, darab dengan yang ocular lens 10, so 100. Okay, so kalaulah anaphase, agak-agak macam mana? Telophase agak-agak macam mana? Takkan nak bagi semua. So yang ni you all try lah lukis. Minggu depan masa kita tanda, Madam nak suruh you all share screen. Cara dia macam mana? Kita kena pakai Telegram voice chat lah. So sambil menanda nak kena tukar strategi. Tak boleh pakai sama je. Okay, sama ni saya suka minta seorang je hantar kan. Saya akan minta juga. Tapi nanti saya suruh, saya panggil lah nama. Contoh Anas. Okay, on camera, pusing kamera awak ke kamera belakang, tunjuk macam mana awak lukis. So Anas pun akan present screen. Sebab Telegram voice chat semua orang boleh present screen, 30 orang yang pertama tu kan. Sekarang pun dah lebih dah boleh. So kita buat macam tu lah. So jangan tak buat tahu, semua tahu. Anas tadi tu contoh je. Anas jangan marah Anas. Okay. Alright. So ada soalan tak untuk 4 tu? So untuk bahagian observation, so inilah yang kita nak kena buat 4 ni. Nanti handout ni Madam bagi. So 4 gambar. So you rujuk pada gambar ini ataupun gambar ni, ataupun dalam manual you pun ada. Cuma dalam manual tu gambar dia tak berapa clear. Sebenarnya ada je. Okay, so kita nak fokus pada 4 fasa tu. Cuma tadi nampak tak Madam ada kelorik gambar Madam. Walaupun dia rapat-rapat macam tengah ni kan, Madam tak lorik kan? Tak perlu. Memang buat macam tu. So try lagi 2 macam mana. Okay, ada soalan setakat ni? Tak ada? Boleh Madam proceed? Okay, sebelum lepas ni kita tengok video. Saya tadi sebenarnya nak assign you untuk pre-lab. Kan Madam katakan, Madam ajar dululah. Barulah you all buat. Sebab selama ni kadang-kadang kesian. Ramai dia pergi jawab je dulu. Dia tak tahu lagi. Dia tak belajar lagi. Lepas tu dia kata nanti saya dapat makan teruk. Okey, tak apa. Apa ni kita ubah sikit. Lepas tengok video, lepas Madam terang, baru you all jawab. Tadi tak berjaya kopi sebenarnya. Itu saya macam termenung kejap. Kenapa tak berjaya kopi? Tapi dalam hari ni nanti saya akan assign. So you jawab lah soalan pre-lab yang biasanya objektif dekat Google Form tu, nanti submit dekat GC. Boleh? Okay. Kita belajar je dulu apa yang kena buat. Okay. Alright. So now kita tengok pula untuk part discussion. Okay. Kejap. Nak tengok. Discussion ni berapa markah? Okay, discussion adalah 4 markah. 4 markah je. Okay, dan question and answer 9. 9, 2, 4, 6, 8, 9. Okay. Alright. So, untuk you punya yang tadi observation tu, total markah dia banyak kalau yang ni observation. Tak ada title observation kat sini. Okay, observation. Okay, markah dia ni adalah 16 markah. Maksudnya setiap satu diagram ini 4 markah. Macam ada katalah, sebenarnya lab report kita sepanjang 6 ni nanti semua markah beza-beza. Even nanti bila dia jadi practical test you pun, mungkin dia tak sama. Dia akan ubah sikit-sikit, susunan dia gabung 2 ke. Tapi skillnya adalah apa yang kita dah belajar. Okay. So setiap gambar 4 markah lah. Maknanya gambar yang betul lah. Sekarang ni title, magnification, label semua ada markah. Sebab kebetulan dia banyak markah dekat observation ni. Okay, untuk discussion tadi, okay, 4 markah sahaja. Okay, apa yang you kena tulis untuk 4 markah ni? Okay, dia kata importance of mitosis ada kepada 2. Apa importance of mitosis kepada unicellular? Unicellular ni contohnya macam amoeba. Ameba ataupun yang paramecium, bakteria ke. Apa kepentingan? Okey, mitosis kepada diorang ni yang unicellular. Okey, adakah dia untuk growth dia? Macam kita tambah bilangan sel untuk kita membesar. Kan, untuk meninggi, untuk kita specialize jadi organ lain. Tapi kalau organism tu dia ada satu je sel. Dalam satu sel itulah kepala, itulah badan, itulah kaki. So apa tujuan dia buat mitosis?
So tujuan dia adalah berkait dengan reproduction secara asexual ataupun yang kita panggil sebagai binary fission. Okay, mana nak tengok benda ni? Okay, ada tak dalam nota? Adalah anak-anak. Kalau dalam nota you all, you tengok part atas ni. Okay, siap bagi tahu pula kat mana. Punyalah madam. Tapi madam nak you baca lah sebab nanti bila kita belajar, sambil-sambil buat nampak. Importance of cell division, enable unicellular organism untuk buat apa? Basic of reproduction secara binary fission. Tapi hanya untuk unicellular organism. Di mana kalau amoeba tu let's say, okay, bila dia divide dua, dari satu nukleus jadi dua nukleus, and then dia terpecah menjadi dua amoeba yang sama maklumat genetik. So proses inilah yang kita panggil binary fission. Kalau kita tak jadilah. So dia dari satu individu jadi dua individu. Disebabkan oleh cell division. Tapi kalau kepada multicellular organism macam kita yang lebih dari satu sel, proses mitosis ini berperanan untuk ni, 5 ni. Pertama, increase number of cell. Okay, dekat tempat-tempat tu macam plant tadi. Increase number of cell dekat hujung akar, hujung pucuk. Tapi bila ada sel baru pula atas daripada dia jadi new cell, sel yang bawah tu akan specialize, bentuk specific structure, perform specific function. So, apa tujuan tambah bilangan sel adalah untuk grow. Ataupun untuk kita gantikan sel yang telah rosak. Atau kita nak repair tisu. Ingat kalau replace, kita replace sel. Gantikan sel. Kalau repair, kita tak repair sel. Sel tu kalau dia dah rosak, memang mati je lah. Ganti sel baru. Tapi kalau perkataan repair, you repair tisu. Sebab tisu terdiri dari banyak sel. So hati-hati dengan dua benda ni. Orang ingat benda sama. Replace tisu. Tak betul. Replace sel. Repair tisu. Okay. Yang ni tidak boleh dikira sebagai jawapan untuk kali ni. Sebab yang ni dia general kan, cell division terbahagi pada dua anak-anak, iaitu mitosis yang kita tengah belajar ni ataupun meiosis yang untuk sel gamit. So this one merujuk kepada meiosis. So this one you tak boleh masukkan dalam jawapan you untuk hari ni dalam discussion. Okay, so careful. So this one ada dalam you punya manual. Okay. So, describe the four stage. Settle lah. So, tadi multicellular pun mana dah cover. So, nak ada 4 point. So, maksudnya kalau unicellular ni 1, yang ni kena ada 3 lah at least. Barulah dapat. Buatlah dalam short paragraph. Okay, cara penulisan macam biasa. Dalam bentuk bukan point form. It is in short paragraph. Ayatkan sikit. Tak perlulah panjang-panjang. Paragraph. Okay. Then, untuk part question and answer, 9 markah. Soalan pendek je madam, markah 9. Kita tengoklah apa yang dia minta. Okay, dia kata describe the 4 stage of mitosis. Okay, bila kita kata describe ni bahasa Melayunya adalah perihalkan. Okay, so target dia dekat sini untuk pemerihalan setiap fasa ini. Kalau you tengok yang ni 9 markah kan. So total dia adalah 8 markah dekat soalan ni. Okay, the first question ini, okay, it will give you the 8 mark. So ada 4 fasa. So you boleh aim pada setiap fasa mesti ada at least 2 point. Atau kalau you nak ada backup point, you buat 3 point. Prophase ada 3 point you cerita. Metaphase, sebab kadang-kadang ada fasa tu penceritaan dia banyak. Okay, tapi ada fasa sikit je cerita dia. Macam contoh metaphase. Metaphase memang tak ada banyak benda. Memang kita kata kromosom tu align at metaphase plate. Dia punya centromere attached to spindle fiber. So memang 2. Tapi kalau prophase, telophase ada banyak. Tapi kita limitkan macam tu lah. Dan kalau boleh, sebab dia cakap secara general. Dia tak kata dia nak event ke, dia nak behavior. So you can give both. Mana-mana pun betul. Tapi biasanya kalau madam selalu mesti akan letak behavior dulu. And then baru tambah apa-apa event yang ada. Sebab behavior tu yang kalau tak berlakulah proses mitosis tu. Okay, jelas tak yang tu? Okay, dan yang ni pun tadi kita dah bincang. Where does mitosis actively take place in plant? Okay, walaupun dia 1 markah, tapi madam nak 2 jawapan tu.
Mesti ada. And apa? Apa and apa. Okey, tak nak ulang dah. Cari sendiri. Sebab yang tu dah dapat. Dan of course, yang terakhir you kena include kan dia punya conclusion. Bila kita buat conclusion, kita akan rujuk balik kepada kita punya learning outcome tadi. Okay, di mana identify different stage of mitosis. So, dalam conclusion you, apa you nak conclude anak-anak? What you are going to conclude? Dia kata, waktu you buat eksperimen ni, sepatutnya you boleh identify stages of mitosis. So, jawapan kita untuk conclusion apa? Siapa boleh suggest kat madam? Dah masuk eksperimen keempat. Okay, which are? Very good. Okay, can you just write any two or any three or just one from all those four? Cannot. Betul? Okay, so you have to state all the stages. Barulah betul. So, selarilah dengan apa yang kita belajar hari ni. Dapat tak apa kita belajar hari ni? Boleh? Itu je lah. So, apa nak kena buat ni? Buat lab report lah kan? Okey, tapi sebelum kita pergi buat lab report dengan saya assign, sebab tadi ada problem nak assign tu, kita tengok video dululah. Okey, kejap. Bagi saya tutup benda ni dulu. Sekejap Lepas tu bagi saya save dulu. Kadang-kadang hilang ni nak bagi kat korang. Okey. Adakah saya ni terlalu memanjakan korang dengan memberi semua bahan kepada korang? Adakah korang tidak selesa dengan cara itu? Macam tu Okey je? Adakah saya menyebabkan nanti you tak independent? Tapi you kena ingat dekat universiti nanti tak ada orang ajar you macam ni. Jangan you pergi cakap dengan lecturer universiti you. Kata, lecturer matrik saya dulu semua benda dia bagi. Kau mati madam. Kejap internet ni siput-siput ni. Kejap. Kita try tengok. Sebenarnya saya dah letak juga dekat GC tu. Kalau nak tengok video ni kemudian ke ulang. Sebenarnya cikgu ni cikgu orang putih je. Cikgu orang putih Pandai cikgu ni. Dia buat video dia tak pakai suara dia. Kejap. Mana. Tak keluar nak. Tadi sebenarnya saya try nak assign dekat you all. Tapi saya tak tahu kenapa dia jadi error. Pening betul saya. Okay. Sekejap ya. Nanti you buatlah dulu lab report lepas ni sebab ni ada banyak masa lagi kan. Terus buat lab report. Kejap. Saya nak suruh you tengok cell division ni. Sekejap nah. Iklan boleh bunyi pula. Nak buka tak boleh bunyi Sabar je lah. Skip that. Okay. Boleh dengar tak iklan tadi? Dengar ke? Okay. Different stage of mitosis. Line saya slow. Jadi korang pun dengar je lah bunyinya. Okay, kita akan pakai light compound microscope. Inilah slide dalam makmal kita. Okay, prosedurnya. Examine dia prepared slide. Sepatutnya lah dalam makmal. Nanti balik college, you all kena belajar buat benda ni. Next time insyaAllah. Letak slide. Guna light. Scanning objective lens dulu. Tengok guna dua mata. Okay, dan kita terus pada 10 bila dah dapat image yang jelas. Okay, kalau nak bagi dia lagi smooth, guna fine. Okay, kalau you nak tengok explore more, you boleh pergi terus kepada high power objective lens. Tapi dalam gambar yang madam bagi tadi, memang semua kuasa 10 je. Okay, ini yang you kena buat lah dalam lab report.
Tu dia ada bagi guide. So interface kita tak masukkan. Ni contohlah under mikroskop kita nampaklah sel tu banyak-banyak, bukannya satu-satu. Ni contoh yang you kena buatlah satu sel saja. Tak payahlah ada terputus macam ni, buat satu sel macam madam kata. Tapi jangan hitam lah. Lukis macam madam sebut tadi. Tapi label tetap ada 4 ni. Cell wall, plasma membrane, cytoplasm dan kromosom. Okay, tak perlulah urat-urat lain tu tak payah. Sebenarnya kita tak nampak pun. Okay, describe importance yang kita sebut tadi dalam unicellular dan multicellular. Dan 2 soalan. Okay, itu je lah. Okay. So, is there any question anak-anak madam nak tanya dengan madam sebelum madam lepaskan you all untuk buat lab report? Ya, Maizun. Kalau Maizun rasa unicellular tu macam satu ayat tak sampai satu baris pun kan. Tak payahlah, sambung je lah dengan multicellular tu. Jadi dia jadi satu paragraf, ada dua-dua benda. Okey, tapi agak panjang sikit lah. Tapi tak apalah kalau tulis kemas okey je. Sebab dia tak banyak sangat benda. Sebab unicellular tu tak banyak pun. Tapi kalau awak rasa dia jadi 2 baris kan, then awak nak buat satu paragraf boleh je. Depend pada you all. Tak ada masalah, yang penting ada dalam konten tu. Okay? Lain? Welcome. Yang lain? Ada soalan? Okay, so apa yang you nak kena buat untuk praktikal minggu ni? Okay, madam sebenarnya kan percaya kat you all tahu, madam belum semak siapa yang dah hantar, siapa yang belum hantar eksperimen 3. Okay, madam bagi sampai semalam-malam lah kan. Sebab semalam madam sampai sini pun dah dekat pukul 7, pukul 8. Buat COVID test dulu apa semua. Sebab risau kan lepas ni nak kena pergi office semua. Alhamdulillah negatif. Okay, lepas tu penat sangat. Memang tak sempat check. Ni lah kejap lagi ni nak check. Jadi bersedialah yang belum tu kejap lagi kau kena hambat dengan madam. Madam ni malah nak hambat budak-budak dah besar ni. Tak stop recording lagi.